Assalamualaikum, salam raya dari saya Zaliha dari Seni Art Channel. Kali ini saya nak sambung masih lagi dalam topik bersyukur, tapi kali ini cara mempraktiskan bersyukur ni dengan lebih mudah. Seperti yang kita tahu, bersyukur ni dia punya ada rahsia tersembunyi, kesan yang tersembunyi kepada diri kita, kepada fikiran kita, ya. Bagaimana bersyukur ni mampu merangsangkan hormon dopamin yang memberi kita rasa kebahagiaan, dan bersyukur juga merupakan hadiah yang istimewa, yang ada rahsia di sebaliknya, yang memberi kesan yang memberi kesan yang tersembunyi yang ramai tidak tahu. Okey, kali ini cara praktis yang mudah ada 3. Sangat mudah. So, bagaimana cara dia? Ialah satu, kita kira. Yang kedua ialah kita tulis. Dan yang kita sudah pastinya kita baca. Okey, satu, kita kira. Malam tu kita nak tidur kan, biasa kita amalkan, kita nak kira tu, kita kira untuk satu hari dah. Hari ini apa rezeki yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat. Kalau kata dapat makan rezeki, kita bangun nafas tu perkara biasa-biasa. Kita cari benda-benda perkara yang agak memberi kesan bersyukur tu lebih mendalam. Contohnya, ini dah raya kan, alhamdulillah. Okay, walaupun kita tak boleh balik kampung, tapi kita masih lagi beraya dengan kawan-kawan, ya. Pengalaman pertama yang memberi peluang kepada kita untuk menziarah rakan-rakan yang sama juga tak boleh balik raya, kan, walaupun satu. Dan rezeki alhamdulillah kita dapat lemang, alhamdulillah ada orang bagi kita pergi raya, kan. Lepas tu apa lagi, dapat juga menu hari raya kita, walaupun sederhana tapi masih lagi dalam suasana hari raya. Okey, itu macam mana kita kira, kan. Lepas tu kita tulislah. Seelok-eloknya kita ada journal ataupun buku nota yang memberi ruang kita untuk tulis. Bila kita tulis, dia melibatkan mata kita, kan, kita tengok, dan melibatkan tangan kita, tenaga. Bila tenaga kita tulis dalam buku, membuktikan ataupun menunjukkan yang kita ni bersungguh-sungguh, yang kita nak buat ni secara bersungguh-sungguh, bukan sekadar hanya dalam fikiran aja. Sebab kita tak boleh percaya sepenuhnya kepada fikiran kita. Dia datang dan pergi sebegitu saja, seperti angin lalu. Begitu juga fikiran kita. Kalau kita fikir alhamdulillah, dia senang datang dan dia senang pergi. Itu gunanya kita kena tulis dan baca. Okey, sekarang kita dah tulis kurang-kurangnya 5. Seelok-eloknya kita tulis 10 lah. Kebaikan yang kita dapat hari itu. Okey, esoknya kita bangun pagi, kan. Kita bangun pagi, kita buka lah jurnal kita. Kita buka jurnal kita, kita baca apa yang kebaikan yang kita dapat semalam. Dengan macam ala nonsen lah nak buat benda macam ni, tak ada faedahnya. Ada faedahnya yang kita tak tahu. Benda yang kita tak ada faedah, kita tak tahu. Jadi sekarang saya nak kongsikan, bila kita baca pagi tu, kan, perkara yang elok ataupun rezeki yang kita dapat semalam tu, kita baca pagi ni, dia memberi kesan seperti yang kita tahu, dia mendatangkan positif vibe kepada kita. Dia memberi kita satu kebahagiaan. Dia membuatkan kita lupa kepada masalah. Ialah seperti yang saya kongsikan, kan, relax respon and stress respon. Dia salah satu, dia takkan naik sekali ataupun dia takkan turun sekali. Dia macam jongkang-jongkik. Bila kita berada dalam keadaan relax respon, kan, bangun pagi, bila kita ada dalam keadaan relax respon ni dia akan memberi kita ketenangan fikiran, kelapangan fikiran. Bila kita dalam keadaan kelapangan fikiran,
kita akan fikir yang positif. Dia akan mendekatkan kita kepada perkara-perkara baik. Bila kita fikir benda yang baik, benda baik akan datang kepada kita. Bila kita ada positif vibe, dah tentu positif vibe namanya, positif tu akan dekat dengan kita. Dan begitu juga rezeki, katalah bila kita keadaan calm, kita akan fikir apa ya, perbincangan ke, ada pertemuan dengan kawan-kawan kan, bincang pasal bisnes. Daripada situ kita akan attract balik topik-topik yang kita bicara, ataupun daripada apa-apa perkara yang kita baca ke, kita daripada siaran TV ke apa, perkara yang baik yang kita terlintas tu, kadang itu adalah peluang kita, peluang kerjaya, peluang rezeki. Itu bagaimana orang kaya akan bertambah kaya. Okey, bila kita dah baca kan, kita punya kebaikan hari itu. So kita dalam keadaan relax respon. Saya pernah dengar seorang speaker motivator nama Jim Rohn. Dia kata, bayangkan kita bangun pagi, minum seteguk kopi dan kita buka surat khabar sebelum pergi kerja. Bila kita baca surat khabar ataupun dengar berita, biasanya apa yang berita kongsikan dengan kita? Tentang masalah-masalah, sebab masalah tu yang buatkan kita tertarik untuk dengar. Ada kes pergaduhan dia boleh, ada kes bunuh, ada kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian dan sekeluarga, ada perkelahian, pergaduhan di kawasan ini. Kes beberapa orang telah melarikan diri. So kita bangun pagi, kita dah praktis positive vibe, calm semua. Lepas tu silapnya kita ambil kopi dan kita baca surat khabar tu yang bercerita tentang negatif. So yang positif tu kita dah lupa. Sekarang bila dengar benda-benda yang negatif ni, dia akan efek emosi kita. So Jim Rohn kata, mulakan hari yang baik, jangan baca surat khabar. Dia kata dia tak baca surat khabar. Kalau nak baca surat khabar, baca benda yang okey. Kita ada masa nak pilih tu kan. Baca, jangan fokus kepada isu-isu keburukan, isu-isu jenayah, isu-isu yang pergaduhan apa semua tu. Kita jangan fokuskan dekat situ. Okey. Sekarang kita dah tahu kan bagaimana cara nak buat. Sekarang kita datang kepada cara praktis. Kita nak ubah dengan senang je. Nak tulis, nak baca apa yang kita ada, tapi kita nak buat tu susah. Kadang yang senang tu, bila kita tak tahu secara mendalam, kita tak praktis, kita tak nak praktis sebab tu benda tu terlalu senang kan. Bila terlalu senang, kita tak nak buat. So macam mana kita nak membina satu habit baru? Habit baru ni, kalau saya dulu pun susah juga. Kita nak tuliskan habit kat sini memang sukar. So kajian sains menunjukkan kita boleh membina sesuatu habit dalam tempoh tertentu. Terpulang kepada seseorang dan terpulang juga kepada perkara yang kita nak bina habit tu. Biasanya kajian menunjukkan di antara 28 hingga 30 hari. So bila kita buat benda tu hari-hari, dia akan perlahan-perlahan akan jadi tabiat. Tabiat kepada kita. Sebab kita itu bila cerita pasal otak ni kan, otak kita ni dia terlalu istimewa. Dia boleh twistkan, dia boleh bagi kerja dia kepada body kita. Katalah sebenarnya kita hari-hari ni kita hidup dalam autopilot. Itu autopilot mean kita tak perlu berfikir secara serius. Kita tak perlu menggunakan otak kita secara detail. Badan kita dah buat kerja. Seperti anda memandu kereta kan. Tak payah fikir nak masuk gear 1, gear 2, tak perlu. Tangan dengan kaki dia dah balance sendiri. Okey, so begitu juga. Bila kita nak bina tabiat, bila dah sampai tempoh tertentu, so otak kita tak perlu berfikir, dia akan serahkan kepada badan. Itu pasal
badan kita boleh buat dengan mudah. Cuma dalam waktu yang permulaan tu agak sukar. Dalam topik bersyukur hari tu, saya dah kongsi pasal buku by Rhonda, The Magic ya, The New York bestseller. Saya nak kongsi beberapa perkara yang saya bincang tadi. Kenapa tulis baca kan macam tu. Kira dekat sini beliau kata counting your blessing is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. So akan berubah kita punya kehidupan kita tu ya. Lepas tu lagi satu, scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. Tapi kita sebagai orang Islam tu, kita dah ada kadar padatkan ya. Tapi dekat sini dia kata they live 7 years longer. And then walaupun kita dah ditetapkan kematian kita, sekurang-kurangnya tempoh hidup kita tu kita buat benda-benda yang baik. Mungkin lebih ceria kan, awet muda macam tu bila kita amal-amal benda macam ni. Dan lagi satu dekat sini dia kata, if you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in line, bills, ekonomi, saya tambah saya politik. Kalau kita suka kan komplain pasal politik lah, pucuk pimpinan lah, apa ni, alhamdulillah dah kan kalau kita compare. So, and you are pushing your dream life further away with every complaint. So, bila kita komplain, kita akan pushing benda-benda yang baik dan kita akan attract benda-benda yang tak elok. Itulah salah satunya. Dan yang terakhir, ini agak bagi saya, ini pendapat pribadi saya ya. Bagi saya, Allah bagi kita bersyukur tu sebagai hadiah. Hadiah yang jarang dihargai oleh orang. Sedangkan bersyukur tu Allah tak nyatakan dalam Al-Quran lebih detail yang syukur ni cuma dia punya kebaikan detail satu-satu rahsia, tak cerita. Kita sebagai manusia ni Allah bagi fikiran, suruh kita mencari. Itu kalau orang yang berjaya, kalau kita tengok orang-orang yang dahulu macam Imam Ghazali ke Ibn Sina ke, dia belajar sejarah, dia belajar filosofi, dia belajar sains, math, dia belajar kadang perasaan curiosity, perasaan ingin tahu tu. Bila kita bina benda daripada yang kecil, dia akan membawa kepada perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih detail. So kadang dengan belajar bersyukur, dia macam sebagai satu kononnya macam filem The Treasure lah. Dia umpama petunjuk. Bila kita baca, kita jumpa satu petunjuk. Bila kita tumpu kepada petunjuk tu kan, cari, dia akan membawa kita kepada petunjuk yang lain lagi. Dan bila kita membaca, antara petunjuk tu dia akan bawa kita ke lain yang lagi. So rugilah kalau kita hanya duduk di dalam circle tidak membaca. Memang semua orang tak suka membaca, begitu juga saya tak suka membaca. Tapi bila kita nak sesuatu, kita bila dalam usaha tu, kita akan dapat petunjuk yang membawa kita kepada langkah berikutnya, dan langkah berikutnya, seterusnya langkah berikutnya. Itu bagi saya, harap sangat anda di luar sana mengambil inisiatif bermula daripada yang kecil. Dia akan mendorong kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa share dan subscribe untuk support channel saya. Sekian, terima kasih.